Terima kasih, Tuan Pengerusi Majlis Barisan Pelang Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Sebelum saya mulakan cerita, izinkan saya menyampaikan pantun pembuka kata. Lemak kubis, santan kelapa, ikan haran dimasak cuka. Taatlah kepada ibu dan bapa, jangan menjadi si tanggang anak derhaka. Ya kawan-kawan, tajuk cerita saya pada hari ini ialah si tanggang anak derhaka. Si talang dan si deruma mempunyai seorang anak lelaki yang bernama si tanggang. Kehidupan mereka sekeluarga amatlah miskin. Si tanggang selalu berkhayal untuk menjadi kaya dan terkenal. Pada suatu hari, si tanggang terlihat sebuah kapal besar berlabuh di muara sungai Kam yang berhampiran dengan rumahnya. Si tanggang pergi berjumpa dengan nahkoda kapal itu dan meminta untuk dijadikan anak kapalnya. Nahkoda kapal itu terus bersetuju kerana telah melihat kecekapan si tanggang bersampan dan bekerja. Walaupun si talang dan si deruma amat keberatan untuk melepaskan si tanggang berlayar mengikut kapal nahkoda itu, mereka terpaksa mengalah. Si tanggang berjanji akan kembali ke kampung setelah menjadi kaya. Si tanggang melakukan apa sahaja kerja yang diperintahkan oleh nahkoda. Nahkoda amat suka dengannya kerana dia rajin bekerja. Lalu si tanggang pun diambil sebagai anak angkat. Apabila nahkoda menjadi uzur, si tanggang dilantik menjadi nahkoda baru. Dia dipanggil nahkoda tanggang. Si tanggang cekap dan pandai berdagang, namanya menjadi terkenal. Oleh itu, dia dijemput oleh sultan ke istana. Tidak lama kemudian, si tanggang pun berkahwin dengan puteri sultan. Si tanggang membawa isterinya berlayar ke banyak tempat di merata negeri. Pada suatu hari, kapal si tanggang berlabuh di muara sungai kampung asal-usulnya. Orang kampung mengetahui nahkoda kapal itu si tanggang. Mereka pun memberitahu kepada orang tuanya. Si talang, ayah si tanggang, berasa amat gembira apabila mendapat kabar si tanggang sudah pulang ke kampung. Dia mengajak isterinya ikut serta berjumpa si tanggang. Sudah tentu si deruma berasa terlalu gembira kerana dia memang teramat rindukan anaknya si tanggang. Apatah lagi setelah mendapat tahu anaknya sudah kaya raya sekarang ini. Si talang dan si deruma pun pergilah berkayuh sampan menuju ke kapal nahkoda tanggang. Si deruma membawa makanan kegemaran si tanggang, iaitu pisang salai. Apabila tiba di kapal, seorang anak kapal melarang mereka naik. Seketika kemudian, si tanggang muncul dengan isterinya. Si tanggang bertanya kepada anak kapalnya, siapakah kedua-dua orang tua itu? Anak kapal itu memaklumkan bahawa orang tua itu mengaku bahawa mereka ibu bapa si tanggang. Sudah mendengarkan hal itu, isteri si tanggang pun terkejut dan bertanya kepada si tanggang akan kebenaran perkara itu. Sudah tentu si tanggang berasa malu untuk mengaku orang tua itu ibu bapanya. Kesusahan dan kemiskinan membuat si talang dan si deruma kelihatan begitu uzur dan daif sekali. Untuk menjaga air mukanya sendiri, si tanggang sekeras-kerasnya menafikan kedua-dua orang tua itu ibu bapanya. Si tanggang menyatakan kedua-dua ibu bapanya sudah telah lama meninggal dunia dan dia anak yatim piatu. Si tanggang dengan muka yang marah mengarahkan anak kapalnya agar jangan benarkan kedua-dua orang itu naik ke kapal. Muka si tanggang merah padam kerana berasa malu dan marah. Ibu si tanggang merayu-rayu untuk bertemu dengannya. Si deruma dengan suara yang sedih memanggil-manggil nama si tanggang.
dan menyatakan dia membawa bersama pisang salai kesukaan anaknya itu. Namun begitu, si Tanggang tetap berkeras hati. Pisang salai malah dia memukul jari ibunya yang bergayung pada bahagian tepi kapal. Pisang salai yang dibawa ibunya dibuang ke laut. Si Talang dan si Duruma berasa terlalu sedih dan kecewa. Sungguh tidak disangka anak kesayangan mereka telah berubah. Mereka pun berdayung ke tepi pantai. Apabila tiba di daratan, si Duruma memandang ke langit dengan hati yang sangat pilu. Sambil mengangkat kedua-dua belah tangan, ia berdoa kepada Tuhan agar ditunjukkanlah dia ialah ibu kandung kepada si Tanggang. Tiba-tiba petir berdentum, angin bertiup kencang. Kapal yang sedang berlabuh itu terumbang-ambing. Ketika itulah si Tanggang berasa kesal. Dia sedar Tuhan telah memperkenankan doa ibunya. Sudah tentu dia akan menerima balasannya kerana telah menderhaka. Si Tanggang teringatkan kesalahannya tadi, maka dia memohon ampun daripada ibunya. Si Tanggang berteriak dengan kuat dan mengaku dia ialah anak kepada si Duruma. Akan tetapi si Tanggang sudah terlambat. Gelombang yang kuat memecahkan kapal si Tanggang. Apabila ribut telah reda, kelihatan kapal si Tanggang menjadi batu. Semua anak kapal juga bertukar menjadi batu. Si Tanggang dan isterinya turut menjadi batu. Maka berakhirlah kisah hidup si Tanggang sebagai anak yang derhaka kepada kedua-dua ibu bapanya. Kawan-kawan, pengajaran yang boleh kita perolehi daripada kisah si Tanggang anak derhaka ini ialah apabila kita telah mencapai apa yang kita cita-citakan dan telah berjaya dalam hidup, janganlah kita lupakan jasa dan pengorbanan ibu dan bapa terhadap kita. Hargailah ibu bapa kerana dengan doa penuh ikhlas merekalah kita berjaya. Kita mencapai kejayaan dalam hidup. Sekian, terima kasih.